Wan tawaran. Sayup-sayup kelihatan ketibaan rombongan Datuk Temenggung dari celah-celah pokok. Andika berkerut apabila memerhati di sebalik tingkap tempat perjumpaan rahsia itu. Ada sesuatu yang menjadi keanehan pada penglihatannya. Rombongan Datuk Temenggung diiringi oleh beberapa orang piong diraja, lengkap dengan samping yang bersulam corak bunga teratai. Lembing-lembing mereka berukir dengan ukiran-ukiran istana. Para pengawal itu merupakan piong yang sepatutnya mengiringi sultan atau kerabat yang penting dalam kerajaan. Mengapakah piong ini mengiringi Datuk Temenggung? Nampaknya kedudukan Datuk Temenggung sangat tinggi sekarang, ujar Jaguh yang berdiri di sebelah Andika. Andika mengangguk, bersetuju dengan Jaguh. Kata Jaguh lagi, selama aku berkhidmat sebagai piong di Raja dahulu, belum pernah aku dititahkan untuk mengawal keselamatan selain keluarga Aradana. Ini satu perkara baharu. Rombongan Datuk Temenggung semakin hampir. Kini tampak jelas tandu yang diusung oleh rombongan itu. Ia bukanlah tandu yang dipakai oleh para pembesar. Daripada warna, kebesaran dan ukiran yang menghiasinya, Andika cukup kenal akan jenis tandu itu. Lebih-lebih lagi, dia pernah mengejar tandu serupa ini. Itu tandu Putera Mahkota, bisik Andika. Kininya semakin berkerut penuh tanda tanya. Putera Aradana Sastra kini berada dalam tahanannya. Siapakah pula yang menggunakan tandu itu? Rombongan itu berhenti di hadapan pintu masuk ke tempat perjumpaan, sebuah rumah kecil yang sudah lama ditinggalkan. Kemudian keluarlah seorang lelaki daripada tandu tersebut. Tidak terlalu tua, tidaklah pula terlalu muda. Umurnya dalam lingkungan pertengahan 20-an. Walaupun Andika belum pernah bertemu dengan Datuk Temenggung, dia yakin orang itu bukanlah Datuk Temenggung. Lelaki yang baru keluar dari tandu Putera Mahkota itu tumbuhnya gempal dan rendah berbanding hulu balang di sekelilingnya. Jalannya sedikit terhuyung hayang, malah perlu dipimpin tangannya oleh salah seorang piong diraja. Terlalu ketara yang lelaki itu sedang mabuk. "Buang," kata Jaguh yang lebih kenal akan orang-orang yang sering berkeliaran di sekitar majlis-majlis istana. Dengan keadaan masa menumpukan perhatian ke pandangan di luar tingkap, Andika bertanya, "Siapakah Buang?" Kata Jaguh, "Salah seorang anak kepada Datuk Temenggung. Pembesar tua itu terlalu banyak bernikah dan bercerai, sehingga kan tidak diketahui Buang ini anak gundik yang mana. Anaknya ramai, masing-masing bersaing untuk mendapat perhatian bapa mereka. Buang ini budak yang paling tidak disukai hulu balang istana dahulu." Oleh sebab Datuk Temenggung keluar berlayar ke barat, Buang hadir ke perjumpaan ini mewakili bapanya. Buang diiringi masuk dan terus duduk di kerusi meja bulat. Dia melihat ke kiri dan kanan, mendongak sedikit untuk melihat ke muka-muka manusia yang berdiri di sisi yang bertentangan dengannya. "Manakah Tok Ayah?" tanya Buang. Andika berjalan ke arah kerusi berhadapan dengan Buang. Dia berkata, "Tok Ayah tidak ada, Ayah hendak ada." Lalu Andika duduk. Buang memerhatikan Andika atas bawah. Kemudian dia meneguk air daripada kantong yang dibawa. "Cis, orang tua itu," rungut Buang sambil mengelap air yang mengalir di hujung bibirnya. Dia menyambung, "Berani dia hantar wakil budak setahun jagung untuk bertemu perwakilan orang kaya di Raja Datuk Temenggung Azra Enggang. Aku ini Buang Enggang, waris Datuk Temenggung." Jaguh menyampuk, "Buang, kau jangan kurang ajar. Ayah anda Andika adalah orang yang Tok Ayah percaya." Andika memandang tajam ke arah Buang. Buang membalas renungan. Matanya terpejam-pejam seperti menahan mengantuk. Kemabukan mengelirukan dirinya untuk membezakan sama ada benar pengganti Tok Ayah yang dimaksudkan ini masih muda seperti sebaya atau ia hanya kekeliruan penglihatannya. "Oh, selamat berkenalan Ayahanda Andika." Nada Buang berubah. Kini dia berbunyi lebih menghormati orang di hadapannya itu. Buang mengangkat kantung minuman di tangannya. "Kau mahu minum?" Terhuyung hayang kantung itu. Walaupun Andika masih belum pasti apakah jenis minuman yang ditawarkan itu, melalui gaya Buang dia boleh meneka yang ia merupakan minuman yang memabukkan.
Andika menggeleng. Aku tidak minum. Betul. Ia melemahkan ketajaman akalku. Ini arak beras yang berkualiti tinggi. Kau benar-benar pasti tidak mahu mencubanya. Ini barang yang sukar diseludup. Aku tidak akan ulang keputusan atau tawaran yang sudah aku muktamadkan, balas Andika. Buang mendengus. Dia tersenyum mengejek. Sekali lagi dia menegur air di dalam kantung tersebut. Kemudian dia terus beralih kepada tujuan perjumpaan. Jadi, kau sudah berjaya menangkap jejak Keguni? Di manakah pengamal ilmu hitam itu? Andika melemparkan sehelai kain guni ke atas meja. Kain sama yang digunakan oleh jejak Keguni untuk menutup mukanya. Buang bangun dan mencapai kain tersebut. Dia kembali duduk lalu melihat kain itu dengan lebih teliti. Guni ini seperti guni biasa sahaja. Tiada jaminan yang kau betul-betul menangkap jejak Keguni. Aku mahu lebih bukti, kata Buang. Andika tidak melayan permintaan itu. Dia bertanyakan soalan yang lain. Aku jadi tertanya-tanya kenapa Datuk Temenggung berminat benarkah akan jejak Keguni. Walhal pengamal ilmu hitam sebegini hanya layak diuruskan oleh pendekar kampung sahaja. Buang tidak memberi jawapan balas. Malah dia seolah-olah sedang cuba untuk tidak bertentang mata dengan Andika. Andika meneruskan, nampaknya dia bernilai lebih daripada jumlah yang kau tawarkan kepada aku. Buang terus menggeleng. Tidak, dia hanya pengamal ilmu hitam yang boleh menghancurkan ketenteraman kampung. Sama seperti penjenayah-penjenayah lain juga. Jadi, lebih baik aku serahkan kepada pendekar kampung sahaja. Biar mereka yang sahkan sama ada itu jejak Keguni yang sebenar atau tidak. Tidak perlu menyusahkan Datuk Temenggung atau engkau. Kami pun dapat upah yang dijanjikan. Sama-sama menang, balas Andika. Buang membangkang. Tidak, serahkan kepada aku. Datuk Temenggung adalah ketua pendekar seluruh Kesultanan Aradanapura. Jadi, serahkan kepada aku. Boleh, tapi aku mahu upah 5 kali daripada tawaran asal. Cis! Bam! Buang menghentam meja. Berani kau tawar-menawar dengan Datuk Temenggung? Kau mahu menjual penjenayah dengan harga yang lebih tinggi? Itu juga sudah satu jenayah. Andika tenang. Dia tersenyum menyindir lalu berpaling ke arah Jago. Jago terus meletakkan balutan kain ke atas meja di hadapan Andika. Sambil merenung tajam ke arah Buang, Andika menyingkap sebahagian daripada balutan kain itu. Maka terpampanglah hulu keris milik jejak Keguni, jelas dengan ukiran jurai Aradana. Terbeliak mata Buang melihat hulu keris tersebut. Kau pasti jejak Keguni itu penjenayah biasa? Soal Andika. Dia masih tersenyum dengan renungan tajam penuh makna. Kain yang disingkap tadi ditutupkan kembali. Jago terus mengangkat bungkusan keris itu dari meja. Andika suka melihat muka Buang yang bertukar pucat. Matanya luas, tidak lagi kelihatan mengantuk seperti awalnya. Jadi, kau masih mahu bukti kesahihan guni tadi? Soal Andika masih tersenyum. Buang terkelu. Maklumat dalaman mendedahkan kepadanya bahawa jejak guni ini merupakan seorang pengamal ilmu hitam. Dan penangkapan orang itu diarahkan khas oleh Datuk Syahbandar dengan izin Datuk Temenggung. Jadi, jejak Keguni ini bukan calon-calon pengamal ilmu hitam. Buang menyibuk untuk turut serta dalam pencarian jejak Keguni semata-mata untuk membuktikan bahawa dirinya lebih bagus daripada Datuk Syahbandar. Dia tidak tahu langsung bahawa jejak Keguni itu merupakan putera Aradana Sastra yang hilang. Andika meneruskan, jika aku serahkan jejak Keguni ini kepada kau atau mana-mana pendekar, ia sudah tentu satu penderhakaan besar kerana menangkap seorang putera mahkota, bukan? Buang masih mendiamkan diri. Dia merenung meja. Saki-baki kewarasan otaknya yang tertinggal bertungkus lumus mencari jalan untuk berunding dengan lebih cerdik. Dia masih belum sepenuhnya menghadamkan hakikat yang baru dibentangkan kepadanya tadi. Sekarang, satu ayat daripada Andika itu seolah-olah sudah memerangkapnya, umpama sebatang anak panah yang banyak sasaran. Jika dia menerima tawaran Andika, maksudnya dia dan keturunannya sudah berkomplot dalam penderhakaan. Jika dia tidak terima, Puak Rubah boleh menggunakan hal itu untuk mengugutnya pada lain masa.
Pasti perkara ini tidak menggembirakan Datuk Temenggung. Lebih parah jika jejaka Iguni diserahkan kepada pihak kesultanan yang lain daripada pasukan rahsia pendekar. Lebih dahsyat, kesan yang akan berlaku jika jejaka Guni diserahkan kepada pesaing bapanya. Kata Andika lagi, dalam keadaan ini adalah lebih baik aku serahkan kepada Datuk Bendahara. Bukan. Orang kaya diraja Datuk Bendahara adalah pembesar yang tertinggi. Muka buang pucat. Baiklah. 5 kali ganda. Tergesa-gesa dia menerima tawaran yang dikemukakan oleh Andika tadi. Perubahan riak muka buang itu menarik perhatian Andika. Awalnya dia hanya memetik nama Datuk Bendahara secara rawak sebagai mewakili pembesar lain yang selain Datuk Temenggung. Namun kini dia dapat merasakan bahawa ada sesuatu yang janggal berkaitan hubungan Datuk Bendahara dengan Datuk Temenggung. Andika ketawa. Jadi, kau mahu menjual beli putera mahkota yang sah dengan harga yang tinggi? Ujarnya. Dia terhibur kerana Buang sudah terperangkap dengan tawarannya sendiri. Jago tersengih menyaksikan helah rundingan oleh Andika. Buang pula meremang bulu roma. Jika hal ini dibesar-besarkan, dia dan keturunannya boleh dituduh menderhaka. Berat hukumannya. Dia cuba membetulkan keadaan. Bukan, kau sudah tersilap faham. Aku tidak mahu berjual beli. Aku hanya mahu memastikan putera mahkota berada dalam keadaan yang paling selamat. Jadi, serahkanlah kepada aku. Bayaran itu pula upah buat kau dan puak kau. Andika menyilangkan tangannya ke dada. Jadi, tidak salahlah jika aku bertegas mahu menyerahkannya terus kepada Datuk Bendahara dengan alasan yang sama, bukan? Sekali lagi Buang mendiamkan diri, memikirkan alasan yang lain pula. Andika cuba melontarkan satu andaian yang boleh membahayakan dirinya berdasarkan apa yang dilihat sejak rombongan Buang tiba awal-awal lagi. Atau sesuatu yang telah berlaku kepada Sultan, kemudian ada pihak yang cuba melenyapkan warisnya juga demi merebut kuasa. Cis, andaian kau itu satu penderhakaan terhadap Sultan, bentak Buang. Adakah satu penderhakaan untuk aku cuba mempertahankan keselamatan putera mahkota? Aku hanya melontarkan andaian rawak, tidak langsung menuduh sesiapa. Lagipun bukan aku yang menggelar putera mahkota yang sah sebagai penjenayah, ujar Andika bersahaja. Secara kasar, pergulingan jurai pemerintahan sedia ada boleh menguntungkan Puak Rubah juga. Namun, sengaja Andika mengumpan lagi untuk mengintai habuan yang lebih besar. Dia juga sedang mengorek apa peranan sebenar jurai enggang dalam hal ini. Keterdesakan Buang boleh membuka pintu jawapan. Mata Buang terbuka luas. Jago pula tersengih bangga akan pemilihan kata-kata oleh Andika. Buang berdiri, tangannya dituding terus ke arah Andika. Gerakkan puak kau masih wujud kerana hubungan baik tu ayah dengan Datuk Temenggung. Sekelip mata sahaja Datuk Temenggung boleh mengeluarkan arahan untuk melenyapkan segala perniagaan dan kegiatan haram puak kau. Andika diam, dia sambil tersenyum. Buang menguatkan lagi ugutannya. Jika aku menolak tawaran kau, keadaan ini boleh nampak seperti Puak Rubah lah yang menculik putera Aradana Sastra selama ini. Puak Rubah akan hilang dari tanah Melayu ini. Kau harus ingat, kami adalah tangan yang di atas dalam perkara ini. Andika membalas dengan tenang. Kau cuba mengugut aku. Kononnya Rubah akan lenyap. Akan tetapi nampaknya jurai enggang yang akan lenyap jika sebenarnya putera Aradana Sastra sedang dalam perjalanan untuk diserahkan kepada Datuk Bendahara. Terpulanglah kepada Datuk Bendahara untuk kuasai cerita seterusnya. Buang semakin menggelabah. Dia sedaya upaya cuba mententeramkan dirinya. Dia sedar bahawa sejak tadi dia berkali-kali termakan umpan Andika. Namun sepertinya sudah tiada jalan keluar dalam permainan ayahanda Puak Rubah ini. Keadaan lebih teruk jika Puak Rubah berganding bahu dengan pesaing Datuk Temenggung. Saat ini Buang merasakan ada baiknya ditelan sahaja tanpa cuba melawan. Tidak ada guna dia cuba menyembunyikan hal sebenar. Dia perlu membetulkan keadaan dan mengambil peluang untuk menjadikan kongsi gelap ini sebagai rakan seperjuangannya. Buang kembali merendahkan suara. Beginilah. Kau serahkan putera kepada aku dan aku akan angkat kau menjadi wali kota yang sah setelah ayah aku berjaya ditabalkan menjadi pemerintah mutlak.
Tawaran itu merupakan satu tawaran yang amat lumayan. Namun Andika tidak terus bersetuju. Dia berpaling ke arah tingkap, merenung ke arah tandu putera mahkota yang digunakan oleh Buang. Buang meyakinkan lagi. Aku berjanji kepada engkau dengan kedudukan aku sebagai bakal putera mahkota yang baharu. Ketika kau sudah menjadi wali kota kelak, anak-anak buah kau akan setaraf dengan pendekar. Kau bebas berniaga apa-apa pun. Candu, arak, wanita, semua itu hak kau. Andika masih lagi termenung melihat ke luar tingkap. Tandu yang digunakan oleh Buang lebih menarik perhatiannya. Buat masa ini, aku akan beri upah kepada kau 10 kali. Atau berapa kurna emas yang kau mahu. Katakan sahaja, tawar Buang lagi. Andika mendengus menahan ketawa. Aku tidak akan ulang keputusan atau tawaran yang sudah aku muktamadkan. Dia menggeleng perlahan sambil bangun dari kerusi yang diduduki sejak tadi. Simpanlah kurna kau. Buang berang. Kau mempelekehkan tawaran bakal pemerintah Sultan Kepulauan Nusantara? Sambil berdiri, Andika menongkakkan kedua-dua tangannya ke meja. Badannya dicondongkan ke hadapan merapati Buang. Belum pasti, Buang. Belum pasti. Sekalipun kau raja, kerajaan itu hanyalah di dunia nyata, Buang. Tetapi aku raja di dunia gelap. Kau belum kenal siapa aku, ujar Andika. Dia memusingkan badannya dan mula melangkah menuju ke pintu keluar tempat penjumpaan. Sekali lagi Buang melembutkan nadanya. Kini dia hampir merayu. Ayahanda, kita boleh bersahabat. Kita tidak usah tamatkan rundingan begini. Kau bantu aku bantu kau. Kita sama-sama berganding bahu. Langkah Andika terhenti apabila mendengar rayuan oleh anak pembesar itu. Kepalanya sekali lagi berpaling ke arah tandu yang dinaiki oleh Buang ke tempat ini. Dia teringatkan peristiwa yang pernah berlaku di antara dia dan tandu putera mahkota itu. Tangannya diselitkan ke bengkung, dikeluarkan sekeping kurna perak lalu dilemparkan ke belakang. Kurna itu jatuh dan berpusing di atas meja di hadapan Buang. Kata Andika, itu buat kau, nyah kau dari sini. Aku ada urusan yang lebih penting. Buang kembali berang dengan layanan Andika terhadapnya. Kelakuan Andika kali ini lebih menyemarakkan kemarahannya berbanding tadi. Dia meninggikan suara. Bangun pagi besok, aku masih waris Datuk Temenggung. Keturunan Enggang bakal mewarisi tahta Kepulauan Nusantara. Engkau hanya pipit yang kecil. Kau tiada apa. Kau itu hanya anggota kongsi gelap yang boleh aku lenyapkan sekelip mata kelak. Andika melihat ke bahunya. Kau silap. Kami bukan kongsi gelap. Kami satu keluarga yang besar yang menuntut keadilan ke atas golongan yang berhak. Lalu terus berjalan keluar dari tempat perjumpaan itu, anak-anak rubah yang lain turut ikut. Buang menterbalikkan meja di hadapannya. Andika termenung di dalam kereta kuda. Berkerut keningnya berfikir. Sekejap matanya memandang ke luar tingkap, sekejap memandang ke lantai kereta kuda. Walaupun dia belum benar-benar pasti, nampaknya mungkin telah berlaku salah faham selama ini. Yang tidak mempedulikan rayuannya dari dalam tandu putera mahkota itu mungkin bukan putera Aradana Sastra, tetapi Buang. Mungkin putera Aradana Sastra tidak pernah pulang pun ke istana setelah hilang dari madrasah Tamin Sari dahulu. Ada sesuatu yang tidak kena. Walaupun begitu, ia tidak memadamkan kebencian Andika terhadap Jurai Aradana. Pemikiran Andika sudah dibasuh oleh puak rubah. Baginya, keluarga diraja itu sudah terlalu bermewah selama ini dan berhak menerima balasan setimpal. Sudah bermacam-macam cerita yang didengar oleh Andika daripada anak-anak buah yang kebanyakannya bekas askar dan pendekar. Jadi, pendiriannya cukup tebal. Lagipun sastra menipunya perihal pelibatan Jurai Aradana dengan ilmu hitam. Sastra ternyata menyimpan kadam juga. Jaguh perasan akan gelagak ketuanya, dia bertanya, Ayahanda juga tidak suka akan Buang? Andika hanya mencibik tanpa berkata apa-apa. Kata Jaguh lagi, selepas perjumpaan tadi, nampaknya kita sudah buat musuh dengan Datuk Temenggung. Tidak mustahil buat kita akan bermusuhan dengan Jurai Enggan keseluruhannya.
Andika melihat Jago. Jago, aku mahu kau lakukan sesuatu? Apa saja, Ayahanda? Aku mahu kau selidik apa yang sebenarnya berlaku di istana. Adakah ia rumit? Jago menggeleng. Tidak, Ayahanda. Aku masih boleh gunakan saki-baki kenalan aku yang masih bertugas di istana. Ia agak bahaya, tapi aku boleh usahakan. Selidik juga apa perancangan Jurai Enggang. Kita perlu baca ke mana rencana Datuk Tumenggung selepas ini. Selidik juga Datuk Bendahara.